Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Aina Nabilah binti Syahidan. Saya Aufa Nuha binti Zulkifli. Saya Nur Fatina Iwani binti Syarudin. Pada video kali ini, kami akan membentangkan mengenai tajuk azan dan iqamah. Mari kita terus menonton video ini. Permulaan syariat azan. Azan disyariatkan pada tahun pertama Hijrah. Ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya, ketika orang Islam sampai di Madinah, mereka berkumpul dan menantikan waktu bersolat. Tidak ada cara yang diserukan bagi solat tersebut. Suatu hari, mereka berbincang tentang perkara itu. Sebahagian daripada mereka mencadangkan loceng digunakan sebagai loceng orang Nasrani dan sebahagian yang lain pula mengatakan serunan digunakan seperti terompet tanduk yang digunakan oleh orang Yahudi. Umar radhiyallahu anhu pula berkata, "Kenapakah kamu tidak menyuruh seseorang menyerukan solat?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bilal, berdirilah dan serukan solat." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang pertama sekali, mari kita melihat pengertian azan dan juga iqamah. Apakah yang dimaksudkan dengan azan? Dari segi bahasa Arab, kalimah azan bermaksud al-i'lamiyah. Maksudnya pemberitahuan. Dari syarak pula ialah zikir yang ditentukan waktunya. Maksud yang ditentukan waktunya ialah memberitahu bahawa telah masuk waktu sembahyang fardu. Okey, pengertian iqamah pula, menurut Kamus Lisan Al-Arab, kalimah iqamah merupakan masdar kepada kalimah aqamah, iaitu mendirikan. Maksud iqamah dari segi syarat bererti zikir yang ditentukan untuk mendirikan sembahyang. Dalil pensyariatan azan dan iqamah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, apabila disuruhkan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Seterusnya, sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum thumma liya'ummakum akbarukum." Maksudnya, apabila tiba waktu solat, hendaklah seorang di kalangan kamu azan dan yang lebih dewasa menjadi imam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, hukum azan dan iqamah. Hukum azan dan iqamah bagi solat fardu dan solat qada ialah sunat muakkad, iaitu sunat kifayah bagi solat berjemaah dan sunat ainiyah bagi yang solat bersendirian. Okey, lafaz azan. Lafaz azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimah Allahu Akbar tu mestilah dibaca dengan 4 kali. Kalimah itu bermaksud Allah yang Maha Besar. Seterusnya, Asyhadu an la ilaha illallah. Dibaca dengan 2 kali, yang bermaksud aku mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Seterusnya, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibaca juga dengan 2 kali, yang bermaksud aku mengaku bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Hayya 'alas salah. Marilah mendirikan solat, dibaca dengan 2 kali. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan, dibaca dengan 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bermaksud Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar tu dibaca dengan 2 kali.
La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dibaca dengan sekali sahaja. Tambahan pada azan subuh ditambahkan dengan kalimah as-salatu khairum minan naum, yang bermaksud solat itu lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan naum ini ditambah sebelum kalimah Allahu Akbar. Seterusnya lafaz iqamat. Lafaz iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang bermaksud Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, yang bermaksud aku mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku mengaku bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, marilah mendirikan solat, marilah menuju kejayaan. Qad qamatis salah, qad qamatis salah, sesungguhnya telah hampir untuk mendirikan solat, telah hampir untuk dirikan solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Cara menjawab azan dan iqamah. Cara menjawab azan dan iqamah adalah dengan mengikut atau mengulangi semula secara perlahan-lahan apa yang telah diucapkan oleh muazzin kecuali pada kalimah berikut. Yang pertama, kita lihat pada lafaz azan. Pada kalimah hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, jawabnya adalah la hawla wala quwwata illa billah, yang bermaksud tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Pada kalimah as-salatu khairum minan naum yang dilaungkan pada azan subuh, jawabnya adalah sadaqta wa bararta wa ana minasyahidin, yang bermaksud benarlah dan mendapat kebaikanlah engkau dan aku adalah daripada yang menyaksikan. Pada lafaz iqamah pula, cara menjawabnya adalah sama seperti azan, iaitu mengulangi semula apa yang telah diucapkan oleh muazzin kecuali pada kalimah qad qamatis salatu qad qamatis salah. Jawabnya, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard, yang bermaksud semoga Allah mendirikannya, solat, dan mengekalkannya selama langit dan bumi masih ada. Syarat sah azan dan iqamah. Bagi muazzin mestilah beragama Islam. Tidak sah azan orang kafir kerana dia tiada kelayakan untuk melakukan ibadah. Yang kedua, mumayyiz, iaitu boleh membezakan yang baik dan buruk. Oleh itu, kanak-kanak yang melaungkan azan tidak sah hukumnya kerana dia tidak tahu untuk memastikan waktu masuk solat. Seterusnya, lelaki. Tidak sah azan perempuan untuk lelaki sebagaimana tidak sah orang perempuan menjadi imam kepada orang lelaki. Yang kedua, masuk waktu. Tidak sah dan tidak harus kecuali azan sebelum masuk waktu subuh untuk mengejutkan umat Islam bangun menunaikan solat subuh. Tidak harus iqamah sebelum masuk waktu. Yang ketiga, tertib semua kalimahnya. Azan dan iqamah tidak dikira sah sekiranya tertinggal lafaznya, walaupun kerana terlupa atau tidak sengaja. Yang keempat, muwalat, iaitu berturut-turut. Lafaz azan atau iqamah mestilah tidak terpisah dalam satu tempoh masa yang lama antara satu lafaz dengan satu lafaz yang lainnya. Dan yang terakhir, menyaringkan suara apabila azan untuk solat berjemaah. Hukum wanita melaungkan azan. Menurut pandangan fuqaha mazhab Syafi'i, wanita disunatkan iqamah dalam keadaan bersendirian atau ketika berjemaah pada kadar suara yang perlahan kerana bimbang mendatangkan fitnah. Tidak disunatkan kepada wanita untuk melaungkan azan walaupun hanya di dalam kalangan jemaah wanita sahaja.
Jika terdapat jemaah lelaki, azan dan iqamah yang dilakukan oleh wanita adalah tidak sah. Perkara ini dinyatakan oleh Imam Al-Shirbini. Disunatkan bagi jemaah wanita untuk iqamah, iaitu salah seorang jemaah wanita yang melakukan iqamah, sekiranya dia solat sendirian, maka dia juga melakukan iqamah untuk dirinya. Sekiranya wanita melakukan iqamah untuk lelaki atau khunsa, maka hukumnya tidak sah. Tidak azan menurut pendapat yang masyhur pada keduanya. Hal ini kerana azan wanita yang dilakukan pada kadar yang kuat dikhawatiri boleh mendatangkan fitnah, dan iqamah dilakukan bertujuan mengajak hadirin bangun. Oleh itu, tidak meninggikan suara seperti azan. Perkara ini juga dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Disunatkan iqamah bagi jemaah solat wanita, golongan hunsa, juga yang solat sendirian menurut pendapat yang masyhur. Ini kerana bertujuan untuk mengajak hadirin untuk bangun, maka tidak boleh meninggikan suara dalam jemaah kerana khawatir perkara terlarang yang akan datang. Tidak disunatkan azan menurut pendapat yang masyhur kerana padanya laungan suara tinggi yang dibimbangi menimbulkan fitnah dan menyerupai perbuatan kaum lelaki. Oleh kerana itu, diharamkan melaungkan suara jika di situ terdapat lelaki ajnabi asing yang mendengar. Waktu azan dan iqamah. Menurut Syekh Hasan Al-Kaf, terdapat pembahagian sama ada disunatkan azan dan iqamat, disunatkan iqamat sahaja atau disunatkan azan sahaja, dan juga tidak disunatkan azan dan iqamat. Contohnya adalah seperti di bawah. Disunatkan azan dan iqamat hanyalah pada solat wajib 5 waktu dan solat Jumaat. Disunatkan iqamat sahaja dan tidak azan adalah pada solat jamak atau mengqarak solat fardu secara berturut-turut. Maka diazankan bagi solat yang pertama dan iqamat pada solat yang kedua. Disunatkan seruan sahaja, tidak azan dan iqamat hanyalah pada solat-solat sunat yang digalakkan untuk berjemaah, seperti solat hari raya dan solat sunat gerhana. Kemudian, tidak disunatkan azan, iqamat dan seruan hanyalah sekiranya kita melakukan solat-solat sunat yang tidak disyariatkan untuk dilakukan secara berjemaah, seperti solat sunat duha dan solat sunat rawatib. Kita juga disunatkan untuk melaungkan lafaz azan dan iqamat pada beberapa ketika dan keadaan di luar solat. Antaranya, disunatkan azan dalam keadaan sedih, pergaduhan, marah kepada sesiapa yang tidak terkawal perilakunya, sama ada kepada manusia atau haiwan, ketika kebakaran dan ketika dirasuk oleh jin. Disunatkan azan dan iqamat di telinga bayi yang baru lahir, menghantar orang yang akan bermusafir, dan ketika menurunkan mayat ke dalam kubur. Perkara-perkara sunat ketika azan dan iqamah. Yang pertama, menghadap qiblat. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Oleh itu, makruh untuk azan ketika berhadas, lebih-lebih lagi orang yang junub. Ini berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, aku tidak suka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika suci. Riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Seterusnya, berdiri ketika azan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, qum fanadi lis-salah, yang bermaksud, wahai Bilal, berdirilah dan serukan salat. Seterusnya, muadzin bersuara nyaring dan baik. Muadzin juga berakhlak mulia dan adil di kalangan orang ramai. Muadzin sunat memalingkan muka ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas salah dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah, manakala dada tetap menghadap ke kiblat. Ini berdasarkan hadis Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata,
yang bermaksud, aku melihat Bilal azan, lalu aku memerhatikan mulutnya ke sana sini ketika azan, menoleh ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, mengulang lafaz azan dan melafazkan kalimah azan dengan tartil. Melafazkan kalimah azan dengan tartil ialah melafazkan kalimah azan dengan berhati-hati kerana tujuan azan ialah pengumuman kepada mereka yang tiada di situ. Oleh itu, sebutan secara tartil lebih berkesan bagi tujuan tersebut. Seterusnya, sunat azan dilaungkan oleh dua orang muazzin untuk azan subuh. Seorang azan sebelum terbit fajar shadiq, manakala seorang lagi azan selepas terbit fajar shadiq. Berdasarkan hadis, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Maksudnya, Bilal azan pada waktu malam, makan dan minumlah hingga kamu mendengar azan Ibnu Ummu Maktum. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya, sunat diam bagi yang mendengar azan dan menjawabnya. Berdasarkan hadis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mendengar azan, ucaplah sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya, sunat untuk berdoa dan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas azan. Apabila azan selesai, sunat bagi muazzin dan orang yang mendengarnya berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta berdoa dengan doa yang dianjurkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali, sunat-sunat iqamah juga sama seperti sunat-sunat azan, dengan tambahan sunat kepada orang yang azan itu sendiri untuk melakukan iqamah. Perkara makruh ketika azan. Dilagukan dan dipanjangkan azan sehingga mengubah kalimah-kalimah azan atau menambah dan mengurangkannya. Yang kedua, makruh duduk atau baring ketika melakukan azan dan iqamah. Yang ketiga, makruh dilakukan taswib melainkan waktu subuh. Keluar masjid selepas azan sebelum menunaikan solat fardu kecuali terdapat keuzuran. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bait yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan kami, jika kalian berada di masjid dan azan sedang berkumandang untuk dirikan solat, maka janganlah keluar seorang pun daripada kalian sehinggalah solat. Riwayat Imam Ahmad. Menurut azan, makruh azan sebelum fajar dalam bulan Ramadan kalau ditakuti mengganggu orang lain yang sedang sahur. Selepas lafaz azan dan iqamah dilaungkan, kita disunatkan untuk membaca doa. Doa selepas azan adalah seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Yang bermaksud, Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, gunakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Seruan bagi solat bukan fardu. Bagi solat fardu, azan dan iqamah ialah sunat muakkad. Manakala solat-solat lain sunat dilakukan secara berjemaah seperti solat sunat hari raya, solat gerhana dan solat jenazah. Tidak sunat azan dan iqamah kecuali berkata as-salatu jami'ah, yang
yang bermaksud marilah solat secara berjemaah. Berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata yang bermaksud ketika berlaku gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diserukan as-salatu jami'ah, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan cara seruan bagi solat gerhana dan dikiaskan kepada semua solat sunat yang disyariatkan secara berjamaah. Seterusnya, hikmah dan fadilat lafaz azan. Yang pertama, seruan azan adalah sebagai tanda untuk mengajak umat Islam agar bersegera menunaikan solat. Yang kedua, lantunan azan yang indah itu boleh mewujudkan ketenangan dan kesejukan jiwa seseorang. Yang ketiga, beroleh pahala sebanyak pahala mereka yang ikut solat bersamanya. Yang keempat, azan dan mendirikan solat kerana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa akan diampuni dan dijamin syurga. Yang kelima, lafaz azan adalah sama digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia dan menjadi syiar keagungan Islam. Yang keenam, laungan azan mampu menyelubungi suasana dan menambah semangat ummah. Yang ke-7, muazzin diampuni dosanya sepanjang laungan suaranya. Kedengaran. Yang ke-8, muazzin dan penjawab seruan azan dijanjikan mendapat ganjaran pahala. Yang ke-9, menyebabkan iblis dan syaitan lari bertempiaran apabila mendengar laungan azan. Tujuan azan. Yang pertama, memberitahu telah masuknya waktu solat. Yang kedua, seruan untuk mendirikan solat secara berjemaah. Yang ketiga, memberitahu tempat mendirikan solat berjemaah. Dan yang keempat, menzahirkan syiar Islam di tempat tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan muazzin? Muazzin adalah satu gelaran yang diberikan kepada orang yang melaungkan azan sebagai seruan untuk menandakan masuknya waktu solat. Tetapi, kelazimannya di negara kita, orang yang bertugas melaungkan azan di masjid atau surau digelar sebagai Bilal. Ini mengambil sempena nama sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Nama Bilal bin Rabah itu sendiri mempunyai nilai istimewa dalam sejarah Islam atau sirah Nabawi kerana Bilal semasa hidupnya mempunyai kedudukan istimewa di sisi Rasulullah dan di kalangan para sahabat. Seterusnya, kriteria untuk menjadi muazzin antaranya adalah Islam, lelaki, baligh, berakal, mengetahui waktu solat, bersuara lantang dan bagus, adil dan dipercayai. Kelebihan menjadi muazzin ataupun lebih dikenali sebagai Bilal. Yang pertama, mengusir syaitan. Hadis daripada Abu Hurairah katanya yang bermaksud, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila dilaungkan azan untuk sembahyang, syaitan akan menjauhkan dirinya sambil terkentut-kentut kerana lari sekuat-kuatnya sehinggalah tidak terdengar lagi azan. Jika selesai azan itu, syaitan akan kembali lagi sehinggalah iqamah untuk sembahyang diserukan, dia akan menjauhkan diri. Sehinggalah selesai iqamah itu, barulah dia kembali lagi sehingga dia melintasi antara seseorang itu dengan dirinya. Dia akan berkata, ingatlah begini-begini, ingatlah begini-begini terhadap sesuatu yang tidak sewajarnya diingati. Sehinggalah lelaki itu tidak mengetahui berapa rakaat dia bersembahyang. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai. Kelebihan yang kedua adalah diampunkan dosanya selama Bilal itu mengalunkan azan. Dalam satu hadis yang lain, daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berdoa untuk yang berdiri di saf pertama, para muazzin pula akan diampunkan sebanyak mana suaranya dan siapa yang mendengarnya menjadi saksi. Dia akan mendapat pahala orang yang mengerjakan solat bersamanya. Hadis riwayat An-Nasai. Yang ketiga,
jin dan manusia serta selainnya menjadi saksi di hari kiamat. Sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Abdurrahman, katanya yang bermaksud, sesungguhnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepadanya, iaitu Abdullah bin Abdurrahman, sesungguhnya aku melihat engkau menyukai kambing dan sahara. Jika engkau berada di lingkungan kambing atau saharamu, lalu engkau azan untuk sembahyang, maka tinggikanlah suaramu ketika melakukannya, kerana tidak didengar suara orang yang azan oleh jin dan manusia serta lain-lainnya, melainkan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Berkata Abu Sa'id, aku mendengarnya daripada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Yang keempat, pintu langit dibuka dan saat doa mustajab. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, jika dilakukan iqamah untuk sembahyang, maka dibukakan pintu-pintu langit dan dimakbulkan doa. Hadis riwayat Ahmad. Sabda baginda lagi yang bermaksud, bersabda Rasulullah SAW, ada dua waktu tidak ditolak doa orang yang berdoa, iaitu ketika iqamah sembahyang dan dalam barisan jihad pada jalan Allah. Sekian sahaja video pada kali ini. Kami harap perkongsian kami dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, sila ajukan di ruangan komen. Kami akan cuba menjawab persoalan anda sebaik mungkin. Terima kasih kerana sudi menonton video kami. Sila nantikan video yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.